Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jumaat yang penuh barakah insya-Allah buat anda semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Saya Arimi Zati dan juga Nas Rahman kembali bersama dengan anda insya-Allah 1 jam yang penuh ceria. Amin. Insya-Allah pada 13 Januari ini, pejam celik dah 13 hari dah lalu untuk 2023 ini, dan saya nak komen sebelum kita masuk ke perisian kita. Arimi Zati hari ini kan. Kenapa dia ya? nampak ayu, nampak mula-mula macam apa tu kata cantik baju kebaya dia. Tapi ini bukan kebaya. Dia lain sikit kan? Dia ala-ala Cheongsam gitu. Betul. Dia rasa penat Raya Cina ni kan? Itulah dia. Kita beberapa hari lagi sahaja akan meraihkan perayaan Raya Cina, dan pastinya ini antara mungkin pilihan mereka di luar sana kan nak ambil elemen collar sahaja seperti collar Cheongsam hari ini. Apapun kita harapkan perancangan anda untuk bercuti kan. Ada yang mungkin dah ambil cuti awal ni sebab kita dah bajet dah. Mungkin akan berlakunya kesesakan lalu lintas yang begitu ekstrim sekali sebenarnya dengan Raya Cina ni. Lepas Christmas tiba-tiba Raya Cina dah muncul. Sampai hari Selasa kan kali ni. Sampai hari Cutinya Selasa. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Jadi kepada anda semua yang ada anak-anak kat rumah ni, bersiap siaga ya. Betul. Dengan anak-anak kita yang tiba-tiba, kita sedang bercuti, kita nak buat apa abang? Anak awal lah tu ya. Itu semua kita kena planning ya, dahulu. Betul. Okey, hari ini kita akan berkongsi dengan anda semua. Selain daripada kita akan kongsikan keadaan cuaca pada hari ini, kita juga nak kongsikan apa yang menarik di MHI. Seperti biasa hari Jumaat kita akan bawakan segmen soal wang. Kali ini saya rasa ibu-ibu kan, makcik-makcik, pakcik-pakcik kat luar sana tu mesti suka tentang topik kita, iaitu topik tentang kutu. Siapa yang selalu main kutu? Duit kutu. Ini saya nak tanya kepada ibu saya yang mungkin menonton. Spesifik tak, dia ada kumpulan yang lama. Betul. Dia memang geng yang lama, dia dari sekolah lagi. Dia geng-geng yang betul. Dia memang main kecil-kecil. Dia main kecil-kecil. Betul. Jadi kalau main kecil-kecil tu, okeylah mak, janji semuanya halal, semuanya kawan kan, okey. Tapi bila dia menjadi semakin serius. Betul. Dan katanya sebenarnya ibu kutu buat naya kami. Ini antara petikan yang kita ambil. Sebab apa? Sebab sepatutnya kutu ni dia tak boleh ada orang yang untung pun. Betul. Ibu kutu pun tak boleh ambil untung. Betul. Dia jadi salah. Dia menyalahi undang-undang apabila ada keuntungan yang diambil daripada permainan kutu tersebut. Jadi apakah permainan kutu ataupun wang kutu yang boleh disalahkan ataupun menyalahi undang-undang? Kita akan kongsikan bersama dengan anda nanti di segmen yang seterusnya dalam segmen soal wang. Interesting. Arimi Zati akan membawa segmen soal wang. Sementara itu kita juga di Jumaat yang penuh barakah ini kita bawakan perisian yang berbentuk sedekah. Sangat-sangat interesting. Jadi InsyaAllah. Untuk sebelum kita ke tetamu pertama kita lihat keadaan cuaca untuk anda yang sedang merancang untuk bercuti. Kalau kita lihat di Semenanjung Malaysia, di sebelah selatan semuanya cerah-cerah, di sebelah East Malaysia juga, Kota Kinabalu, Labuan semua cerah-cerah. Katanya Alor Start lah ada sikit hujan. Di utara. Baik-baiklah orang Alor Start nak pergi berjalan ke mana-mana, kita harapkan rancang betul-betul. Ipoh pun sama. Ipoh pun sama dikabarkan hujan pada pagi ini. Ini hanyalah pada waktu pagi lah kita kabarkan. Okey, kalau anda pergi ke website Map Malaysia ni, anda boleh dapat saksikanlah tiada amaran ribut taufan. Mungkin ribut peti ada sedikit. Ribut peti ada di sini sedikit di kawasan Negeri Sembilan, Podik Sendar Rembau. Sehingga 12.30 hari pagi ini dijangkakan ya. Jadi sedia bersiap siaga semuanya. Baiklah. Okey, keadaan cuaca yang tak menentu ni ini hanyalah ramalan. Apa-apa pun kita harapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Seterusnya, kalau anda ada rasa haus-haus di pagi hari ini, pagi Jumaat ini, mungkin Abang Azizan Baharum mampu membantu anda kalau anda berada di kawasan Melaka. Ya, ini dia sebenarnya perkongsian pembukaan kita pada pagi ini. Kita nak kongsikan bagaimana seorang individu yang berusia 64 tahun, Cik Azizan kita, seperti mana yang anda dapat saksikan ini, menyediakan minuman air percuma. Siapa sahaja yang ingin menikmati air percuma Abang Azizan Baharum kita, dia ada Milo, dimulakan dengan Milo. Sekarang air dia bukan air biasa-biasa bukan biasa-biasa. Sekarang Milo, ada air jagung. Macam kita nampak kat sini, kalau pagi-pagi, kalau bulan puasa ni kan, kalau kita nampak air kuning macam tu, nampak macam ni. Betul lah tu. Betul lah tu. Bahaya tau ni, nampak ni. Kita bawakan, ini memang air yang dibuat air tangan Cik Azizan sendiri. Macam mana yang diberikan percuma di kawasan Masjid Selat Melaka tu, inilah yang dibawakan di sini. Tepat sekali. Jadi kita bersama dengan Abang Azizan Baharum kita. 64 tahun saya bahaskan abang sebab nampak muda sentiasa begitu. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Azizan datang dengan si isterinya. Betul. Dengan anaknya, maaf. Dengan anaknya. Berdua datang ke sini dari Melaka. Dari Melaka,
Dari Melaka, Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Tinggal kawasan mana tu? Kawasan Bukit Beruang. Bukit Beruang. Kalau saya jangkakan Bukit Beruang dengan Masjid Selat tu, dia bukan dekat tau. Dia jauh juga tu nak berjalan tu. Jadi dah berapa lama Encik Azizan memberikan air secara percuma ni? Sejak bulan 3 tahun lepas. Okey. Macam mana boleh bermulanya inisiatif ini untuk memberi minuman percuma pada mereka yang berada dekat sana? Saya pergi ke Masjid Selat tu. Itu ada tancung lah. Dia kata susah nak dapat kedai situ. Situ tak ada kedai yang buka lah. Ada cuma kios satu lah situ. Okey. Lepas tu dia kata haus. Saya fikir, wah ni kalau buat infak air bagus ni. Dia kata, dalam hati lah. Lepas tu saya buat lah. Mulanya saya buat air sirap dengan air bali je lah. Lepas tu lama-kelamaan ada satu amalah tu, semula saya buat sikit saja lah kan. Dalam 300 cawan, 400 cawan je. Bila cawan tak cukup, saya balik lah. Lehai 300 cawan, 400 cawan tu sikit. Ramai kat situ. Ramai. Bukan ni. Lepas tu bila satu amalah tu, dia kata, pakcik buat tabung lah kita untuk beli cawan ni kata. Tabung cawan? Untuk beli sebab cawan. Sebab cawan ni kira kos yang ni kan. Kos tak sama juga dengan buat air ni. Kadang-kadang kita beli betul, 500 kadang orang pakai kan, 400 lah. Lepas tu bila saya tabung tu, impak dia lebih, kita duit yang dia bagi saya pusing balik tu yang buat air sedap ni, jagung, air Milo. Yelah, jadi dapatlah upgrade sikit air yang sedap kat situ. Dan yang istimewa dia, air kopi O Gula Melaka. Ada kopi O Gula Melaka. Gula Melaka. Bawalah ada rasa Melaka dia kan. Okey, sebab kalau kita nampak, maknanya bila tak ada orang yang berniaga dekat situ, kalau contohlah kita berniaga air memang untung. Betul. Margin jual air pula memang untung. Memang tinggi. Kan? Tapi tidak memilih untuk berniaga, tidak memilih untuk melihat keuntungan kat situ, memang daripada awal untuk infak, untuk sedekah. Masya-Allah. Saya berfikir dia tadi, kalaulah kata duit sedekah RM1 pun orang pasti akan berpusu-pusu nak beli air pakcik. Kalau RM1 memang lah. tak nak charge, tak ada niat nak charge langsung. Minum-minumlah kasih habis. Minum cawan nak ambil lah. Selalunya. Ada yang ambilnya pakai botol mineral pun ambil saya kata. Boleh ambil. Jadi orang boleh bawa bekal sekali. Boleh. Air jagung ni kalau kita dapat 1 jug ni, tak ada itulah masalah. dia. Ada tak orang macam, pakcik kalau percuma saya ambil semua ni lah. Ada tak? Gurau tak ada lah. Tabung nanti tabung. Wah, tabung besar. Okey, selalunya berapa ratus cawan habis dalam satu hari itu? Satu hari dalam 500-600. Masya-Allah, 500-600 cawan. Tengok kalau cuti sekolah, lagilah budak sekolah cuti kan. Saya lebih suka tengok budak sekolah. Gebuk-gebuk dia tengok air Milo. Betul. Ini memang favourite dia. Favourite budak dia. Akan buat air mana yang paling banyak ataupun semua sama banyak? Tengoklah, kalau saya buat Milo, mula buat satu tabung dulu. Kalau tengok ada ramai, saya bancuh kat sana lagi. Saya buat kat sana lagi. Buat kat sana lagi. Ada saya bawa dalam kereta saya. Ini nak kena bangun pagi juga ni Cik Azizan. Nak kita lepas subuh apa lagi nak buat lagi, kita nak tidur balik. Tapi jual ni tu lepas Zuhur Lepas Zuhur lah. Dia kalau hari Jumaat, saya buat lepas sembahyang Jumaat. Sebab depan tu ada orang menjaga. Nanti orang marah ni. Dia tu awak. Ada tak orang marah? Macam orang boleh beli kan. Saya jual air pula. Orang yang meniaga, awak bagi percuma. Macam mana kita nak orang yang marah lah. Yang sokong lagi ada kata. Yang sokong lagi. Itulah bagusnya. Alhamdulillah, kita ni rasa macam tetamu datang dekat HI ni. Ada orang yang melayani. Sebenarnya saya dah nak air jagung bang Saya tahu. Saya nak rasa Milonya. Kalau dekat situ siapa yang melayani? Maknanya adakah mereka akan self-service semua? Kalau macam tu kadang-kadang ada saya bagi lah yang kopi kan. Saya tak bagi kopi tu sendirinya pipe saya taruh saya. Air panas taruh budak-budak. Yelah betul. Panas, air panas kita jaga. Ada air panas. Kopi tu kopi panas. Bukan kopi ais. Tak, kopi O belum ada. Memang special ni special punya treatment. Untuk 40 orang saja, pasal cawan 40 orang. Habis tu habislah. Habislah kopi tu air panas kan. Saya pula, saya akan tuang. Betul, sebab tetamu kan. Maaflah penonton-penonton MSI dan juga abang-abang cameraman kita kat belakang tu. Dia tengok je. Saya berasa dulu. Tengok air jagung ni dari tadi. Saya tahu. Sabar semua. Lepas ni kita bagi. Semua orang dapat. Besar. Macam mana? Macam tu sekali. Dia tak manis sangat. Nampak review. Tetamu nak Milo ke nak air jagung? Mana satu Abang Azizan? Saya tak minum. Tak minum? Dia memang melayani kita. Melayani kita. Melayani kita. Jadi abang tak minum banyak-banyak? Dah selalu minum dah.
setahun orang kata dah. Kena jaga juga tu kan. Gula kena jaga juga kan. Okey, sokongan yang diberikan selepas mungkin tabung infak tu diadakan dan sebagainya, macam mana komitmen yang diberikan oleh mereka yang berada kat situ kan? Nampak ini disalurkan kepada mereka nak bagi balik kepada komuniti kat situ. Macam mana sambutannya? Alhamdulillah, sambutan lagi inilah. Ada yang datang tu bukan nak minum, masuk tabung minum, tak nak obor gitu. Ada macam tu ada. Masya-Allah, alhamdulillah. Kan ni Itulah dia. Kalau kita tengok visual, tu dia. Nampak. Kenapa adik tu bagi thumbs up tu? Sebab air yang paling sedap di dunia adalah air yang percuma. Selalunya begitulah kan. Betul lah tu. Tengok berapa ramai kepuasan bagaimana yang Encik Azizan boleh gambarkan pada kami semua melihat kepada minuman ini habis diminum secara percuma, mereka gembira, dapat air percuma. Macam mana nak kongsikan bersama kami? Memang kita puaslah, alhamdulillah kita tengok. Kita bila kita bagi tu orang minum, satu orang kata sedap lah. Itu alhamdulillah lepas kita tu memang dapat air percuma. Ini kalau nak beli ni berapa ringgit sekarang kan? Betul. Ni RM3-4 tak lari. RM2.5 lah. Kalau kat Melaka murah sikit ke. RM3. RM3 Mana ada RM2.5 dah. RM2.5 pun tak kalau Milo mungkin besar sikit dia punya cawan. RM5. Betul lah. Air Milo sekarang dah RM5. Saya dah lama tak turun Melaka dah. Harga dah tak, awak dah lama tak beli air kat luar. Tak awak beli. ada orang buatkan. Tapi kita selalu kalau pergi masjid kan kita sokonglah orang meniaga ni. Sedap jadi pula. Ini harga KL okey, tak apa, saya faham harga Kuala Lumpur kan. Tapi tak sangka juga dekat Melaka pun dah dah. Tapi kan selalunya kalau air percuma yang kita nak bagi, kita kira-kira kos kan. Buat pun air yang macam light je, biasa je lah rasa dia. Tapi kali ni rasa dia premium lah Encik Azizan. Kita orang dah impak pada kita, takkan kita nak pakai duit orang kita bagi balik. Kita habislah. Takkan bagi yang cerai-cerai yang cair kan. Dia macam kalau infak tu kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sikit kan. Jadi macam mana? Kalau dapat sikit tu yang balance yang macam hari dapat lebih sikit, simpan sikit. Kalau besok dia dapat top up. Supaya setiap hari dapat rolling balik. Ini macam orang meniaga ni, tapi meniaga untuk percuma. Betul. Jadi berapa lama Encik Azizan rasa dapat teruskan inisiatif ni? Selagi ada umur lah. Sihat berbadan. Alhamdulillah buat dah. Kita nak tahu juga Encik Azizan dulu pesara apa ya? Pesara kerja gudang kilang ya, kilang. Oh, masya-Allah. Okey. Jadi masa bekerja sewaktu bekerja tu pun ada infak air juga macam tu? Dekat orang office ke? Ada. Itu buat kat tempat dia punya maintenance tempat dah. Ini membuktikan yang macam sifat ini bukannya terus-terus ada kan. Kadang-kadang kita harus lakukan daripada peringkat awal supaya ianya dah sebati apa saja yang diberikan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Encik Azizan berkongsi dengan kami. Hari ini kami yang terinspirasi. Tepat sekali. Dan mungkin pesanan air daripada Encik Azizan kepada penonton-penonton di luar sana, Abang Azizan masuk TV lah. Mungkin apa-apa nak pesankan kepada mereka? Pesan kepada mereka, kalau dia orang datang ke masjid salat, taklah minum air yang saya buat tu lah. Ramai lagi datang. Selain daripada pelancong yang ada di sana kan. Manalah tahu mungkin anda nak bersedekah, anda nak berkongsi rezeki anda juga. Ini salurannya sahaja kan, platform yang diadakan. Terima kasih banyak-banyak Encik Azizan Baharom, seorang pesara yang mempunyai satu perasaan atau hati yang berbeza yang berkongsi dengan kita. Hari ini kita pun rasa macam nak mendapatkan kepuasan memberi makanan percuma kepada yang di luar sana. Untuk saya inilah dia inisiatif yang harus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Sangat-sangat diperlukan betul. di Malaysia buat masa ini. Syabas kepada Tuan Azizan Baharom kita. Baik, kita berehat seketika di sini dan apabila kita kembali soal wang kita hari ini. Jangan minum banyak sangatlah, kejap lagi nak ada discussion tu. Tak apa. Saya ni suka air percuma. Jadi silakan kita bersama selepas ini di MHI. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di MHI. Kali ini seperti biasa kita akan kongsikan bersama dengan anda perbincangan tentang segmen soal wang. Kali ini topik kita yang kita pilih merupakan sistem simpanan kutu. Kalau kita cakap tentang main kutu ni, dia dah jadi lumrah dalam masyarakat kan. Saudara mara, kawan-kawan, sahabat andai kadang-kadang kita dah kumpulkan bertahun-tahun. Tak dapat dinafikan juga, ia dapat mengurangkan beban kewangan sebenarnya. Itulah duit nak perbaharui cukai jalan. Itulah duit mungkin nak kumpul beli emas. Itulah duit mungkin nak bayar yuran setiap tahun dan sebagainya. Jadi
tidak ada kesalahannya di situ kalau kita lihat daripada mata kasar. Tapi baru-baru ni bila kita dengarkan ada individu yang dihadapkan ke mahkamah disebabkan ada unsur-unsur keuntungan yang diambil daripada sistem kutu ataupun permainan kutu tersebut. Jadi bagaimana ianya boleh disabitkan di bawah undang-undang yang termaktub dan sebagainya? Kita akan perhalusi perbincangan ini. Namun begitu, kita akan mulakan dengan perkongsian mangsa terjerat main kutu. Apa agaknya nasib mangsa ni? Bagaimana untuk kita kaitkan dengan soal undang-undang di bawah sistem kutu yang dimaksudkan. Jom sama-sama kita saksikan. Main kutu bukan perkara asing buat masyarakat di Malaysia. Pastinya ramai yang pernah terlibat atau ada rakan dan ahli keluarga yang pernah menyertainya. Main kutu merupakan satu kaedah simpanan jangka masa pendek dengan tempoh masa yang kita boleh rancang. Kebiasaannya, sistem ini disertai oleh beberapa orang pemain dengan jumlah bayaran bulanan tertentu yang dipersetujui oleh semua ahli. Bagi menentukan giliran peserta mendapatkan wang, cabutan nombor akan dibuat. Salah seorang akan dilantik sebagai ibu kutu yang memainkan peranan untuk mengumpulkan wang dan menyerahkan wang kepada penerima setiap bulan. Proses dan sistem main kutu kedengaran ringkas dan mudah, namun ada pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan atas simpanan tersebut. Muhammad Tarmizi Abdul Razak, 25 tahun, merupakan salah seorang mangsa yang ditipu beberapa bulan yang lalu. Okey, saya dah selalu main kutu-kutu ni dengan jiran-jiran, keluarga, rakan-rakan semua kan. Jadi selama ni memang tak pernah ada masalah lah dalam permainan kutu-kutu ni. Paling-paling ada masalah pun mungkin ada yang nak lambat bayar dan sebagainya lah. Jadi dalam beberapa bulan yang lepas, salah seorang rakan baik saya menjemput saya untuk menyertai satu grup Telegram ni. Grup ni kiranya khas untuk kumpulan kutu-kutu lah, kira untuk bermain permainan kutu-kutu ni. Jadi pada awalnya saya agak risau juga untuk join benda ni sebab kawan saya, sebab yelah tak pernah kita nak join kan. Tapi kawan saya sendiri tu dah bagi tahu saya yang ibu kutu tu memang dah banyak handle group lah, kira dah banyak handle group kutu-kutu ni. Jadi saya boleh lah kira mula ada kepercayaan sikit lah. Jadi selepas cabutan dah dibuat dan jumlah duit bulanan dah ditetapkan, dalam permainan tu ada 12 orang dan jumlah yang ditetapkan ialah 1,500 sebulan waktu itu. Jadi kami pun bayar seperti biasa. Jadi payment untuk bulan pertama dan kedua tu memang masuk. Tapi bila masuk bulan ketiga, iaitu turn saya sendiri, duit tak masuk-masuk. Jadi pada penghujung bulan 3 tu, saya terus kontak ibu kutu dan tak dapat dah. Memang tak dapat nak kontak dia semua. Jadi kami percayalah bahawa awal-awal payment tu dibayar elok untuk memancing orang-orang yang baru masuk grup tu. Jadi sekiranya bila orang baru masuk, kira senang lah mereka nak bagi kami kepercayaan untuk terus join kan. Sebab bila kita bawa ahli baru ke dalam grup tu, kami akan diberi ganjaran RM50 untuk setiap ahli yang di-joinkan lah dalam grup tu. Tarmizi merupakan antara ramai yang ditipu semasa main kutu. Malahan ada yang kerugian sehingga puluhan ribu ringgit. Pihak yang menggunakan skim ini untuk memperdaya mangsa akan menghilangkan diri tanpa jejak. Manakala mereka yang terjejas dan terpalit dengan penipuan ini pula dibiarkan tergantung tanpa sebarang jawapan. Berhati-hati dalam memilih kaedah simpanan. Jangan mudah terpedaya dan cepat percaya dengan kumpulan skim kutu yang tidak dikenali. Mengetahui latar belakang ahli serta kewibawaan ibu kutu perlu dititik beratkan agar peristiwa seperti ini tidak akan berulang. Ya, pada mulanya permainan kutu ni sebenarnya budaya kemasyarakatan kan, tapi tak sangka pula ia boleh menelan satu perbelanjaan yang sangat besar ataupun kerugian yang sangat besar bagi setiap individu yang mungkin terlalu percayakan sistem kutu yang sebenarnya menyalahi undang-undang. Jadi kita akan perhalusi ataupun mungkin nak mengekang pada peringkat awal bagaimana untuk kita sebagai individu lebih berjaga-jaga dengan permainan kutu ni. Kita terus saja bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, penasihat syariah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, masya-Allah, terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita mulakan perbincangan kita, seperti mana yang kita dapat saksikan visual dan juga perkongsian tadi, Doktor mungkin ada komen sedikit, ada beberapa info dan juga poin yang sebelum kita tinggalkan kan? Mungkin ada komen daripada Doktor melihat pada situasi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in.
Baik, terima kasih kepada semua dan kepada para penonton. Baik, jadi jelas daripada apa yang diterangkan tadi, yang pertama sekali yang red flag yang kita kena faham bila mana dijemput untuk main kutu ni, ada yang kita namakan upah kalau dapatkan ahli baru. Ya, betul. Jadi itu dah red flag. Red flag tu maksudnya ada tanda-tanda ianya adalah scam. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah jangan sesekali kita masuk kutu dalam satu Telegram ke WhatsApp ke yang kita tak kenal orang tu secara in person. Orang asing, betul kan? Malah orang yang kenal pun ada peluang untuk kita ditipu. Apatah lagi yang kita tak kenal dan tidak ada perjanjian yang jelas. Jadi kalau daripada apa yang dinyatakan tadi macam tak ada sebut langsung pasal perjanjian. Jadi ini mendedahkan kita kepada tergantung-gantunglah kalau tak ada apa-apa kan, tak ada siapa nama, apa IC orang yang menjadi ibu kutu, tidak ada alamat dia, tidak ada bukti alamat dia, tak ada bukti IC dia, sebab dia nak urus duit orang, patut dia kena ada semua ni. Betul. Jadi bila tak ada tu kita akan jadi nak lapor polis pun tak boleh. Nak lapor apa? Nak nombor apa Telegram dia fake banyak kan. Betul. Jadi atas sebab itu dua perkara yang saya lihat daripada apa yang didedahkan tadi yang patut kita ambil sebagai tauladan dan jangan sesekali terlibatlah. Ya. Okey, seterusnya tadi ada kongsikan testimoni yang diberikan oleh ibu kutu yang mencari pemangsa ni agak baik maknanya sebulan pertama bayar cantik, 2 bulan pertama bayar cantik. Nasib tak baik kepada individu tersebut, bulan ketiga turn dia tak dapat payment yang sepatutnya. Jadi selalunya dikongsikan sebegitu. Rata-rata kita tengok scammer dia memang kongsikan semuanya untuk meningkatkan kepercayaan bagi orang yang tak pernah lagi berurusan dengan mereka. Adakah itu merupakan modus operandi untuk mereka ini? Baik. Sudah tentu itu memang modus operandi yang paling utama untuk semua scammer. Dia kena ada 1-2 bulan pertama mesti menjadi supaya orang menjadi lebih gairah, malah nak letak lebih banyak wang. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak terangkan dari sudut undang-undang terlebih dahulu. Dekat negara kita ada Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971. Jadi dekat situ melarang mana-mana syarikat atau individu untuk mengasaskan dan melaksanakan program kutu yang berasaskan keuntungan. Jadi bila ada asas keuntungan, macam ada pulangan yang lebih, maknanya letak RM1,000 setiap bulan, tapi ada peluang akan dapat lebih daripada jumlah 12 orang, patutnya RM12,000. Tapi boleh dapat lebih lagi. Kalau ada saja yang lebih daripada jumlah ahli, maka itu adalah termasuk dalam akta tersebut. Sama ada dia dianjurkan oleh syarikat ataupun oleh individu dikenali atau tak dikenali, semua termasuk. Dan kalau sabit kesalahan kena boleh penjara 10 tahun ataupun RM500,000 denda. Jadi maknanya kesimpulan kita, apa saja yang berasaskan pulangan tu ada pulangan lebih, itu sebenarnya money game yang mana sama ada bagi upah kalau tarik orang masuk, ataupun macam-macam cara lah. Ini maknanya semua money game. Dia boleh jatuh dalam Akta Larangan Wang Kutu 1971 ataupun illegal deposit taking, iaitu mengambil wang secara salah, dan boleh jatuh dalam money laundering juga sebenarnya. Adakah untuk mempromosikan isu ini di media sosial untuk mengajak mereka yang tak dikenali, kerana hanya satu link saja orang yang tak kenali boleh join kita punya permainan kutu ini, itu dibenarkan dalam perundangan kita? Baik, maknanya itu yang pertama sekali tadi, kalau ada berasaskan keuntungan tak boleh. Kalau yang tak berasaskan keuntungan macam tadi yang dalam penerangan Muntaz Syawal tadi tu, ya betul-betul dapat duit terkumpul, yang itu dinamakan kutu tradisional. Kutu tradisional ni kalau mengikut badan yang berautoriti, mereka kata dibolehkan kalau dianjurkan oleh individu yang dikenali, dan kita menyarankan untuk ada kontrak. Ada kontrak macam kita sebut itu tadi. Itu yang selalu orang terlupa. Yes, kan orang biasa tak ada kontrak. Orang tak biasa tak ada kontrak. Jadi kawan-kawan pun boleh lari. Adik-beradik pun boleh lari. Dengan keadaan sekarang yang begitu mencabar kan. Digelapkan dengan duit dan sebagainya. Benar. Dari sudut hukum pula, hukum syarak, kalau undang-undang tadi kata okey, mana yang kutu tradisional tanpa keuntungan, hukumnya harus. Dia termasuk dalam qurud mutabadilah dalam bahasa Arab, iaitulah pinjaman sesama kita. Jadi contohnya saya bagi kepada orang A RM100, saya bagi pinjam. Betul. Bulan depan you bagi saya pinjam RM100 pula. Maknanya tak ada lebih. Kalau lebih dia bagi saya 110, dia jadi riba. Tapi saya bagi dia 100 bulan ni, bulan depan dia janji bagi saya 100. Jadi sebab saya ada keperluan pada bulan ni, maka itu hukum dia qurud mutabadilah. Dalam mazhab Maliki disebut aslifni aslifuk. Aku bagi kau pinjam, kau bagi aku pinjam. Jadi itu hukumnya harus. Jadi dari sudut hukum syarah, kutu tradisional harus. Dari sudut undang-undang, kutu tradisional harus.
Tapi kita nak tambah baik, mestilah tidak dianjurkan oleh syarikat. Sebab biasanya syarikat tak ada pasal dia nak buat sesuatu kutu just for the sake of CSR. Betul. Ataupun dia tak ada apa-apa fees. Keuntungan. Maka dekat situ ada masalah. Jadi dia akan jadi perniagaan sebab dia tak sustainable. Maka bila mana jadi perniagaan, dia boleh jatuh dalam akta larangan wang kutu tadi. Jadi kalau dianjurkan oleh individu kat kampung, untuk imam ke, penghulu ke, yang itu boleh dibenarkan. Dianggap sebagai kutu tradisional yang dimasukkan. Selagi mana ianya tidak ada keuntungan yang dikaut daripada sistem tersebut, ianya dibolehkanlah. Sebab seperti mana yang kita kongsikan tadi, nilai kemasyarakatan tu dah timbul dalam budaya ini dah lama, permainan kutu dan sebagainya. Mungkin bilangan ahli di dalam sesebuah permainan itu juga boleh kita katakan sebagai salah satu indikator untuk kita mengetahui sama ada ini adalah scam ataupun tidak. Kadang-kadang 80 orang dalam satu ahli itu dan sebagainya. Itu yang bila kita tengok kerugian 1 juta dan sebagainya. Doktor mungkin ada sedikit komen. Betul. Jadi wang kutu ni dia punya tanda-tandanya juga dia mesti tak ramai. Kalau ramai itu tak logik. Kalau dibagi setiap bulan 80 orang, 80 bulan baru kita nak dapat giliran kita ke macam mana? Jadi tak logik. Mesti dia dah lari dulu. Mesti ibu kutu akan lari dengan duit. Maka dia sepatutnya kalau lebih ramai dia kena pembahagian tu weekly sebagai contoh. Maknanya bayaran pun weekly secara mingguan. Tapi kalau secara bulanan memang sepatutnya kurang daripada 10. Barulah logik. Kalau lebih daripada itu ada red flag satu lagi. Betul kan. Sebab bila kita tengok bukannya tengok ahli kita tengok jumlah kan. Bila dia dah nak mempromosikan tu dia terus cakap setiap orang akan dapat berapa ratus ribu contohnya dan sebagainya, dan kita jadi digelapkan dengan jumlah tersebut yang bakal kita dapat. Cabutan untuk giliran dan sebagainya, bagaimana sistem yang sepatutnya berlaku kalau kita bandingkan dengan cabutan untuk giliran tak ada masalah. Dari sudut hukum tak ada masalah kerana memang cabutan bertuah semua begitu, ataupun cabutan giliran itu dibenarkan dari sudut hukum syarak. Nabi pun ada buat cabutan untuk pergi bermusafir dengan mana-mana isteri baginda, maka Nabi buat cabutan. Dan begitu juga dalam nabi-nabi yang lama dalam Quran pun ada berkaitan dengan cabutan. Jadi tak ada masalah. Cuma sekarang ni kita kena faham, bila ada cabutan, kalau dah kena giliran kita, kita dah dapat dah duit sekumpuk tu. Bulan depan kita kena bayar lagi tau. Betul. Jadi ada kemungkinan orang yang dah dapat giliran di awal, dia akan demotivated, tak berapa bermotivasi untuk buat pembayaran bulanan. Betul. Maka sebab tu semua ahli-ahli kutu kena mengenali dan kena tahu siapa, dan semua kena ada dokumen perjanjian, ibu kutu kena jaga, sebab semua mereka bertanggungjawab untuk buat pembayaran. Betul. Kalau tidak, cabutan tu lepas dia dapat, dia lari. Kan ada setengah orang yang mungkin dia sendiri pun was-was dengan kemampuan dia, dah siap-siap asingkan dah untuk mungkin berbaki 3 bulan. Duit yang dapat pada bulan ini, bila turn dia tu terus bayar 3 bulan untuk tidak lagi fikirkan berapa bulan perlu anda bayar. Selain daripada kutu yang melibatkan cash, wang ringgit dan sebagainya, ada juga kutu yang melibatkan barangan ya, doktor. Ada yang macam mungkin bayar sekian-sekian pada tarikh ataupun masa yang diberikan, barang yang barulah dapat dan sebagainya. Bagaimana konsep itu? Adakah termaktub di bawah akta yang sama? Okey, yang ini yang agak menarik sikit sebab ini biasanya dibuat oleh ibu kutu yang dia ada bisnes. Contohnya dia ada syarikat emas, maka dia anjurkan kutu emas. Ya, sekarang pun tengah trend dia buat kutu emas. Maka semua ahli-ahli dia tu bila siapa dapat giliran akan diberikan emas pada harga yang ditentukan, dia telah di-lock. Jadi dekat situ hukum dia ada syubhat. Sebab bila duit berbalas emas yang akan datang, maka kalau hiasan wanita mungkin ada ringan sikit, tapi kalau jongkong emas akan ada masalah riba. Maka kerana itu, untuk mengelakkan berlakunya ketidakpatuhan syariah, mestilah diberi pilihan. Walaupun nama dia kutu emas, ibu kutu ada emas, siapa-siapa yang kena giliran dia kena diberi pilihan, nak duit cash ke nak emas. Okey. Tak boleh diwajibkan mesti emas. Jadi kalau dia kata tiba-tiba hari ini kalau saya ada masalah lain, saya nak duit cash, maka kenalah bagi duit cash, bukan bagi emas. Sebab kadang-kadang harga emas ni naik turun. Jadi kadang-kadang dia rugilah. Maka ataupun sebab-sebab yang lain dia tak suka emas tu pada ketika itu, maka dia boleh pilih. Maka bila boleh pilih, hukum syarak ni harus. Tapi kena ingat bahawa ibu kutu yang macam ni dia ada interest yang lebih. Dia bukan hanya managing dia duit kutu tu dengan ahli-ahli, tapi dia mendapat faedah dengan menjual barangan dia. Maka kita kena pastikan jualan barangan itu adalah pada harga kompetitif, harga pasaran atau kurang daripada harga pasaran. Kalau lebih daripada harga pasaran, dekat situ nampak gaya dia sudah menipu, quote and quote menipu ahli-ahli kutu, yang padahal boleh beli di tempat yang luar dengan harga lebih murah. Tapi pakai kutu punya sistem, kita kena beli lagi harga mahal. Jadi dekat situ ibu kutu seronoklah.
Dia lah dapat kelebihan itu kan. Banyak ada keuntungan lah di situ. Dia ada keuntungan dekat situ. Maka dekat situ kita kena tengoklah dari sudut perundangan. Adakah dia termasuk di dalam itu ataupun dia hanya sekadar satu marketing punya strategi. Faham. Okey, bagaimana kita sebagai mangsa untuk mengetengahkan isu ini? Apakah yang perlu laluan kita lakukan untuk hadapkan ibu kutu yang menganiaya itu ke pertengahan? Baik, saya kira yang pertama sekali undang-undang kita adalah apa-apa saja yang ketidakadilan yang berlaku, kezaliman yang berlaku kepada kita, penipuan, kita kena buat laporan polis terlebih dahulu. Maka dekat situ polis dia ada dia punya flow dia, apa yang perlu dilakukan, mereka akan panggil ibu kutu, panggil mangsa untuk interview, untuk siasat, dan sekiranya ada kes mereka akan hantar laporan kepada pendakwa raya, maka pendakwa raya akan keluarkan surat, maka akan didakwa. Jadi dengan cara itu kita tak perlukan keluar duit untuk lawyer. Kita melalui polis terlebih dahulu. Nanti pihak polis akan beri advice. Perlukah kita ada lawyer ataupun kita perlu pakai pendakwa raya negara kisah saja melalui bergantung pada polis. Amount juga saya kira. Benar. Baik. Itu dia sedikit perkongsian dan kita harapkan jelas daripada peringkat awal sehinggalah peringkat jika anda menjadi mangsa, dikongsikan oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman nasihat yang terakhir kepada mereka di luar sana yang boleh dikongsikan. Baik, nasihat saya yang terakhir untuk bab pelaburan kutu ini, kita kena anggap bahawa kutu ini bukan sebenarnya pelaburan macam yang awal tadi. Dia adalah sebenarnya satu fasiliti untuk memudahkan kita dapat duit kita lebih awal. Kita sebenarnya akan menyumbang tiap bulan tapi kita akan dapat lebih awal supaya memudahkan kita untuk boleh buat sesuatu yang lebih bermakna. Maka kita harap semua mereka yang nak terjebak ataupun nak menyertai kutu ini, sekali lagi kena ingat, kena demand, ada kontrak, kena demand, kenal dan siapa ibu kutu yang akan jadi manage, dan juga kena pastikan ada kita boleh memilih kalau ada emas. Kita tak wajib untuk kena ambil emas dia, ambil barang dia, ambil Tupperware dia ke, ambil apa sajalah. Jadi kita kena diberi pilihan untuk ambil cash ataupun ambil barangan. Begitu, wallahualam. Wallahualam. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, penasihat syariah, berkongsi dengan kita pada hari ini. Pokok pangkalnya ilmu perlu kita ada untuk kita mengetahui sistem yang terbaru. Saya percaya sistem ini dia akan berubah daripada peringkat ke peringkat. Macam sekarang ni kita tak pernah menyangka pun dahulu kala kan sistem kutu ni sampai pada tahap yang mungkin boleh ada barangan seperti emas dan sebagainya. Jadi ilmu sebelum anda nak join ataupun turut serta dalam setiap sistem itu perlu ada sebelum kita ditipu ataupun menjadi mangsa. Kita nak kongsikan bersama dengan anda seperti biasa di segmen Soal Wang, kadar pertukaran wang asing. Sama-sama kita saksikan di skrin dan juga harga emas masa yang kita akan kongsikan sebentar lagi. Baik, ini dia kadar pertukaran wang asing. Mata wang $1 Amerika Syarikat USD bersama dengan RM4.33, ringgit Malaysia dan juga $1 Singapura SGD bersama dengan RM3.28, RM100 Indonesia IDR bersama dengan 0.029 sen, 100 Baht Thai bersama dengan RM13.7 dan juga 100 won Korea bersama dengan 35 sen. Ini setakat 13 Januari 2023. Bagi mereka yang pastinya perlukan ini info yang terbaik untuk anda. Harga emas semasa. Emas per gram 916 untuk 22 karat, harganya merupakan RM261.61 untuk harga semasa. Bagi emas 999, harga semasa RM285.32. Okey, turun naik anda saja yang tahu. Jika anda betul-betul monitor ataupun mengikut perjalanan, selain daripada ini, kita ada kongsikan juga 5 kaunter paling aktif yang anda dapat saksikan di sini. Kita harapkan segala percaturan pelaburan anda pastikan ianya adalah berilmu dan meletakkan satu strategi yang baik. Fikirkan jika anda merupakan, ialah pastinya ramai dalam kalangan kita adalah orang Islam, halal haram tidak dapat dinafikan di sini seperti mana yang dikongsikan oleh doktor sebentar tadi. Kita harapkan juga perkongsian ini anda boleh turut serta dengan berkongsi tajuk apa lagi yang mahukan untuk segmen Soal Wang supaya minggu hadapan kita akan raikan pandangan anda. Seketika nanti kita bersama lagi di MHI. Jumpa seketika nanti. Baiklah, terima kasih kerana masih menonton Malaysia hari ini dan kepada anda yang baru saja bersama kami di kaca TV anda hari Jumaat, hari yang barakah penuh mulia 13 Januari ini. Jadi kita nak wawarkan kepada penonton-penonton di luar sana di mana
kita boleh menyumbang kepada panji-panji Islam. Dan di sini kita nak bercerita tentang perkembangan Masjid Kota Warisan di Sepang, Selangor. Dan untuk bersama-sama saya menceritakan tentang perkembangannya, dipersilakan Ustaz Abdul Muhaimin bin Dato' Sheikh Roslan yang bersama kita sebagai AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali bersama kita di MHI di sini ya. Jadi biru kami tadahkan dan kita nak tahu sikit terutama kepada penonton-penonton kita pengenalan tentang Masjid Kota Warisan Sepang, Selangor ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara Nas dan seluruh penonton Malaysia hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga semuanya dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kami di sini ingin membuka peluang saham akhirat kepada seluruh penonton Malaysia hari ini dan seluruh rakyat Malaysia bagi membangunkan sebuah masjid kota warisan di Kota Warisan Sepang, Selangor di atas sebidang tanah seluas 3 ekar. Persoalannya, kenapa perlu didirikan masjid di sini? Kerana masjid yang bakal dibina ini, hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, akan menjadi masjid yang pertama di Kota Warisan setelah wujudnya 20 tahun penempatan di Kota Warisan. Pertama ya? Yang kali pertama. Hari ini Kota Warisan mempunyai seramai 32,000 penduduk dan hanya mempunyai 2 buah surau Jumaat. Sudah pasti tidak dapat menampung dan mencukupi, apatah lagi kadar jangkaan populasi penduduk Kota Warisan akan meningkat ke 100,000 menjelang tahun 2030 dan 90% penduduknya adalah beragama Islam. Kerana itu, pihak kami memerlukan bantuan daripada anda semua agar masjid yang bakal dibina ini menjadi pusat perhubungan dan jentera perpaduan masyarakat. Di samping itu, masjid ini juga berfungsi menjadi jambatan penghubung antara orang Islam dan orang bukan Islam. Berbetulan dengan kedudukannya yang strategik antara Putrajaya, Cyberjaya, KLIA dan juga Highway Shah Alam Seremban. Dengan makna kata yang lain, masjid ini bukan sahaja memberi manfaat kepada komuniti Kota Warisan tetapi kepada seluruh muslimin dan muslimat yang berada di sekitar ataupun yang transit di kawasan tersebut sebelum pergi ke KLIA dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kat sini kita nak tahu juga apakah sasaran yang dibawa oleh Ustaz dan juga ahli jawatan kuasa. Baik. Kos pembinaan masjid ini bernilai RM25 juta dan kos ini termasuk pembinaan bangunan bagi sekolah kafa yang memberi peluang kepada 1,300 orang pelajar bagi mendapat suasana pembelajaran yang kondusif. Kerana ketika ini anak-anak kafa belajar di deretan short lot kedai dan sudah pasti ada kekurangan dari sudut aktiviti kurikulum, infrastruktur dan sebagainya. Pada ketika ini kita baru mendapat sekitar 2.3 juta. Masih jauh perjalanan kita, masih panjang perjuangan kita. Oleh itu kami sangat-sangat memerlukan sokongan dan bantuan daripada para penonton setia Malaysia hari ini. Individu-individu yang budiman, korporat-korporat yang dermawan bagi merealisasikan keperluan rohani masyarakat Islam di Kota Warisan dan sekitar. Dan untuk makluman, kita menyasarkan 50% perolehan dana dari kos 25 juta, iaitu sebanyak 12.5 juta pada tahun ini. Kerana mengikut peraturan JAIS, perolehan dana mesti mencapai 50% dahulu untuk kita start ataupun kita mulakan pembinaan masjid. Dengan makna kata, dalam tempoh 12 bulan tahun 2023, kita menyasarkan jumlah kutipan sebanyak 12 juta. Dengar tu macam mustahil. Tapi kita yakin sebenarnya insya-Allah kita mampu capai. Sebab kita duk kira-kira juga Abang Nas. Ada data berdaftar di Surau Jumaat dengan khairat kematian berjumlah 3,000 orang. Jadi kalau 3,000 orang ni dia infak 100 sebulan, tabung masjid dah dapat 300,000. Setahun kita dapat 3.6 juta. Ditambah pula ratusan ribu penonton Malaysia hari ini yang budiman, yang dermawan. Insya-Allah sama-sama kita bantu dan kita rasa boleh. Kerana Nabi SAW sebut, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri di sisi Allah adalah masjidnya. Tambahan sedekah, infak dan wakaf ni sebenarnya untuk diri kita. Bekalan kita di akhirat. Sebab tu selagi nyawa di kandung badan, masih ada ruang dan peluang untuk kita mengumpul saham akhirat. Dan persediaan yang paling asas adalah dengan bersedekah. Hari ini kita tahu kepentingan cash reserve. Penasihat-penasihat kewangan pesan kepada kita paling kurang
6 bulan gaji untuk simpanan. Kita tidak menafikan dengan recessionnya, dengan wabak penyakitnya, hal-hal kecemasan dan sebagainya. Secara logiknya, penting untuk kita menyimpan. Simpanan kita di dunia yang fata morgana, yang tidak kekal, ini pun dilihat penting. Apatah lagi simpanan kita, pelaburan kita untuk negeri akhirat yang kekal selama-lamanya. Apa bandingan dunia dan akhirat? Kita ambil sebutir pasir dan baki pasir yang terbentang luas di hadapan mata kita, itulah akhirat yang kekal selama-lamanya. Sekali lagi saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang budiman, ambil kesempatan untuk sama-sama mencari redha Allah melalui sumbangan pembinaan Masjid Kota Warisan. Tambahan pula, kita mendapat kelulusan daripada JAIS, MAIS, Perbadanan Wakaf Selangor serta pengecualian cukai daripada LHDN. Alhamdulillah. Jadi semua paperworknya dah dijangka. Perumpamaan yang diberikan oleh Ustaz pada pagi ini sangat menyentuh jiwa. Jadi inilah dia nombor-nombor yang boleh dihubungi dan inilah QR code yang anda boleh scan menggunakan telefon bimbit anda atau telefon pintar anda dan kita boleh salurkan dananya kepada projek ini ya, Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Dan kepada anda yang biasa lalu lalang menuju ke KLIA dan sebagainya, memang amat susah untuk kita cari. Ada satu je kat sana kan. Jadi kalau kita boleh menggambling tenaga bersama-sama untuk kita majukan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor ini untuk manfaat bukan saja penduduk di sana 30,000 ya, tapi kita cerita tentang mereka yang transit di sana, mereka yang bekerja di sana dan sebagainya untuk menegakkan syiar Islam di Sepang Selangor. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Abdul Muhaimin bin Dato' Syekh Roslan yang merupakan AJK Promosi Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan di Sepang Selangor. Jadi sekali lagi, nombor-nombor ini dah ditertera, kita usahakan bersama-sama sebagai rakyat Malaysia. Baik, kita berehat seketika di sini dan kita kembali bersama-sama dengan Anim Izzati. Apa cerita yang dibawanya? Semuanya jangan ke mana-mana. Okey, 10.21 pagi. Selamat pagi kepada anda semua. Kalau yang baru saja menyaksikan kami, sebenarnya kami di MHI, Alhamdulillah sangat-sangat kita sempat memanggil seorang individu ini yang baru-baru ini tular juga berkaitan dengan pengorbanan seorang ayah yang berkemah di bahagian hospital, di kawasan hospital disebabkan anaknya terpaksa menjalani satu pembedahan yang besar. Kasih seorang ayah memang hebat sekali ya, sanggup berkemah di tempat parking dan kita bersama dengan Encik Adi Saifulizam Abdul Sani yang sedang berada di Hospital Raja Permaisuri Bainom di Perak. Assalamualaikum Encik Adi. Ya, Encik Adi. Ada pecah-pecah sikit Encik Adi. Jadi kalau boleh dapat resepsi yang bagus tu, saya difahamkan anak Encik Adi Muhammad Afif Mikael 8 tahun baru saja selesai dengan pembedahan beliau ya. Proses tebuk kepala untuk ambil sampel. Serta ambil sampel. Okey, bagaimana keadaan terkini Adik Afif yang boleh dikongsikan? Keadaan terkini sekarang lagi boleh operasi untuk ubat kemo dia. Sekarang tengah berlangsung lah operasi tu. Sedang berlangsung ya. Dijangkakan berapa lama ya operasi ini berlangsung? 2 jam. 2 jam. Jadi masuk operate tadi pukul berapa Encik Adi? Saya dalam pukul 10 tadi saya. Baru je masuk ya. Saya faham debaran Encik Adi buat masa ini. Saya faham sangat-sangat kita sebagai ibu dan juga sebagai ayah ya di sini. Jadi kita nak bertanya apakah masalah yang dihadapi adik Muhammad Afif Mikael? Difahamkan tumor otak ya? Ya, tumor otak. Brain tumor. Okey, Encik Adi, macam kita nak tahu jugalah cerita sebab lalang bila Encik Adi dah kongsikan juga yang dah mendapat perhatian media, kita nak tahu pada peringkat awal dapat tahu adik Afif ada brain tumor. Mungkin secara ringkas boleh kongsikan gambaran itu bersama dengan kami? Okey, pada yang mula-mula saya dapat kesan anak saya ni bermasalah sebab mata kiri dia jadi macam juling ke dalam. Jadi dia normal daripada lahir sampai membesar tu dia tak ada masalah normal. In case dalam bulan 11 dia ada masalah macam mata juling and badan lemah. And then saya rujuk dia ke klinik kesihatan KK Teruak Selatan untuk jumpa doktor. And then doktor sana sahakan anak saya ni ada estropia. Jadi perlu dirujuk ke pakar mata Hospital Sdn River. Lepas dapat date 6 hari bulan 8.30 pagi, saya pergi dengan isteri bawalah Mika ni untuk cek mata dekat pakar mata tu. And then doktor yang dekat Hospital Sdn River tu bagi tahu
dekat sekeliling mata anak saya ni ada dah bengkak. Seorang saraf dia tertekan dengan sesuatu benda. Yang ada orang syak tumor lah. Tapi Ustaz Selim pun tak boleh nak bagi yang tepat lah sebab dia cakap kena buat CT scan. And then pagi tu juga anak saya pagi tu juga anak saya dirujuk ke hospital Teluk Intan. Dengan pakar mata kat sana lah. And then terus buat CT scan. Lepas jalani beberapa prosedur, petang pukul 4 lebih anak saya Mika melakukan CT scan. And then 8.30 malam dapat. And then website dia cakap anak saya perlu dirujuk ke SPRB pun malam tu juga untuk proses tepuk pada ambil sampel. And then memasukkan satu tiub itu. Jadi malam tu juga dalam satu hari Mika ni direport ber 3 hospital. Selim Ribus, Teluk Intan dengan Bainul Nipoh. Alhamdulillah operasi malam tu dah pun selesai dengan jayanya apa semua. Alhamdulillah. Jadi cakap operasi yang diorang buat 7 hari bulan pagi. Seperti siapa yang diorang rancang lah. Alhamdulillah. Baik. Dekat Mika pun makin hari makin okey. Kita lagi dekat Bainul lah untuk rawatan yang selanjutnya. Jadi apa kita nampak kat sini, hidup boleh bergolak dalam sekelip mata saja dan alhamdulillah pantas tindakan Abang Adi kita. Kalau kita nampak apa-apa yang bermasalah dengan anak-anak kita, dengan pantas kita mengambil tindakan di sana. Syabas ya. Encik Adi, mungkin kan sebab bila dapat perhatian rakyat Malaysia kan, ramai yang rasa macam nak kenal sangat Mika ni, orang ni macam mana, adik Mika ni bagaimana karakter dia di rumah ataupun dengan keluarga tu macam mana. Mungkin sedikit sebanyak kita nak mengenali Mika daripada Encik Adi, boleh ke? Nampak macam ceria kan? Boleh. Macam mana Mika ni? Mika ni dia seorang yang aktif dan peramah lah. Dia daripada kecil dia memang mulut dia bising sikit. Kalau kereta, kalau contoh saya balik rumah mentua saya di Pahang, start daripada rumah saya terolak tu dia takkan berhenti bercakap lah. Dia pupek sambil kanan. Ada je dia nak cakap kan? Ada je benda tanya. Sampai saya cakap, adik diam adik, kau ni bercakap je. And then sekarang dia demam, dia sakit macam ni. Memang saya rindukan lah apa yang dia bebe-bebe kat saya tu. Saya faham, kita faham sangat-sangat. Itulah yang paling dirindukan kan. Jadi yang penghibur tu dah senyap kan, dia tak banyak bunyi. Jadi boleh tak kat sini saya nak bagi satu penjelasan pasal video saya yang tular tu, gambar saya yang tular tu. Itulah dia, sangat boleh. Silakan. Macam salah satu kesan yang saya nak ambil, saya bermalam di tempat parkir ya. Tu kita mesti ada maklum lah dekat Okey, sekejap Encik Adi, kita tak jelas sangat. Encik Adi kena stay dekat satu tempat harapnya untuk kita dapatkan suara dengan jelas sebab putus-putus tadi. Cuba cakap yang ni clear. Okey, sekarang clear. Okey, sila. Okey. Saya salah satu sebab kenapa saya bermalam di situ, saya memang sebelum ni memang tak tahu langsung pasal Anjung Kasih. Lepas gambar tertular, baru tahu SPRB ni ada satu tempat untuk pelawat. Itu pun setelah kisah tu meletup. Alhamdulillah, selepas kisah tu meletup, kisah tu tular, saya dapat rumah Anjung Kasih tu. Okey, faham. And then saya pun dapat lagi lah beberapa yang lain kat sekitar hospital ni. Okey. And then sekarang saya menetap di inap desa depan masjid bersebelahan dengan hospital ni. Jadi jalan kaki je boleh sampai jumpa anak. Jalan kaki bersampai. Alhamdulillah. Saya tak perlu lagi malam di kereta. Ya Allah, Masya-Allah, itu yang kita harapkan yang terbaik juga sebab apa yang boleh dibantu adalah perkongsian inilah kan supaya ianya mungkin dapat membantu Encik Adi sebenarnya. Yes, betul. Saya dekat sini juga saya dengan nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang ada kat Sabah, Sarawak, amin, dekat mana-mana yang menyumbang kat saya, yang mendoakan kesembuhan Mika, yang bertanyakan khabar saya. Terima kasih juga kat PKJ yang menjalankan sumbangan yang tanpa saya ketahui. Jadi kami harapkan yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak sudi menjawab panggilan kami sebab ialah kita nak tahu sangat keadaan. Assalamualaikum, terima kasih, semoga dipermudahkan. Kita semua doakan Mika insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih.
Sama-sama. Dan sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia di luar sana yang terus memberikan bantuan dan juga doa-doa yang baik-baik untuk Encik Adi dan adik Afif sekalian. Jangan lupa tahu esok ikuti kami di MHI sebab apa kita akan bersiaran langsung dari Chinatown, Kuala Lumpur. Nak saksikanlah macam biasalah kan, nak sampai dah raya. 8 hari lagi untuk menyambut tahun anak. Happy Chinese New Year. Kuatlah. Baiklah, di hari Jumaat yang barakah ini kami mengundurkan diri. Saya Naz Rahman. Saya Adi Mizati. Assalamualaikum. Jaga diri. الحسيب الجليل